nampak semua? Nampak. Okay, jadi kat sini kita akan belajar ruang, perimeter dan luas. Okay, selesaikan masalah. Okay, kamu juga boleh rujuk kamu punya buku teks, muka surat 141, tengok muka surat 141 tu. Dekat situ ada selesaikan masalah perimeter dan luas. Untuk pertamanya kita nak tengok apakah dia perimeter. Yang ni kamu dah belajar tahun lepas. Jadi untuk ulang tayang balik, perimeter ni maksudnya apa? Pagar. Bila kamu nampak je huruf P, maksudnya kamu kena ingat ia adalah pagar. Bila kata pagar, maksudnya pagar mestilah keliling. Keliling. Ukur lilit. Ukur lilit maksudnya keliling. Macam mana bentuk dia? Kalau bentuk dia segitiga, segitiga lah pagar dia. Kalau bentuk dia bulat, bulat lah pagar dia. Jadi kamu kena ingat istilah perimeter, P untuk pagar. Bila kata pagar, kamu kena ingat ukur lilit, ukur keliling. Jadi unit dia mesti dah dalam sentimeter atau meter atau kilometer. Jadi contohnya kalau ada bentuk bergabung macam ni, dia dah bergabung. Bentuk ni bergabung. Jadi apakah mana perimeter dia? Jadi kita ukur perimeter, keliling dia ialah ni, yang ni, yang ni. Ini adalah perimeter dia. Jadi kamu kena tahu berapakah ukuran yang ni? Pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Maknanya kamu tambah semua. Kamu akan dapat berapa perimeter. Contoh yang kedua, kalau dia bagi bentuk macam ni kan. Dalam ni tengah-tengah ni ada lubang. So kita nak ambil perimeter yang mana? Jadi perimeter kamu kena tahu. Perimeter tu pagar mestilah kat luar. Tak akan ada pagar dekat dalam rumah. Dalam rumah kamu ada pagar? Ada pagar tak dalam rumah kamu? Ada pagar tak? Tak ada. Tak ada. Siapa-siapa yang ada pagar dalam rumah tu bagi tahu cikgu. Jadi kita ambil pagar dia keliling macam ni. 3, 4, 5. Jadi 5 sisi ni kamu kena tahu berapakah ukuran dia untuk mencari hasil tambah dia. Inilah dia perimeter dia. Jadi itu cukup untuk perimeter. Untuk seterusnya kita tengok luas. Apakah dia luas? Luas adalah terdiri daripada luas segi 4 dan luas segi 3. Macam mana kita nak tahu luas segi 4? Macam ni contoh. Ni segi 4. Betul? Segi 4 ada 2 je. Segi 4 tepat dan juga segi 4 sama sisi. Segi 4 sama. Ni kita panggil apa? Siapa tahu ni? Ni apa dia? Segi 4 apa ni? Tepat. Segi 4 tepat. Jadi kita nak tahu luas segi 4 ni macam mana? Ini. Luas tu melibatkan dalam. Tadi perimeter keliling kan? Tapi luas melibatkan di dalam, permukaan tu. Macam mana kita nak tahu dia punya keluasan dalam tu. Jadi ada formula dia. Ni adalah luas. Jadi kita tahu panjang dengan lebar bagi segi 4. Jadi luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Kalau kamu nak salin, boleh salin supaya kamu tak keliru. Salin. Sambil cikgu terang tu, kamu bolehlah salin dalam buku tulis matematik kamu. Jadi kita tengok pula luas segi 3. Contoh ni ada segi 3. Jadi luas dia meliputi permukaan dia, seluruh permukaan segi 3 tu. Dikenali sebagai luas. Bagaimana pula macam kita nak cari luas segitiga? Jadi formula dia ialah
apa? Tapak. Okay, ni tapak dia. Okay. Darab dengan tinggi. Tinggi tu apa? Okay, kita tengok daripada tapak ke puncak segitiga tu kita kenali dia sebagai tinggi. Ini adalah tinggi. Okay. Tinggi adalah dari tapak hingga ke puncak segitiga ni. Puncak dia yang paling atas sekali tu maknanya dari tapak garisan mencancang mesti menegak hinggalah ke puncak segitiga tu kita panggil dia tinggi. Okay, sama juga kalau kamu nak ukur tinggi kamu mesti berdiri tegak. Betul? Okay, tak adalah kamu nak berdiri condong kan. Nak ukur tinggi. Jadi macam tu juga kita ambil tinggi segitiga tu macam ni. Okay, ni tapak, yang ni tinggi. Okay. Jadi cikgu nak bagi contoh yang lain. Okay, kalau segitiga tu macam ni. Okay, ni darab dengan separuh. Ada separuh kat sini kamu tambah dekat sini darab separuh. Darab setengah. Ada setengah. Okay. Contoh segitiga macam ni. Okay, ni. Okay, condong macam ni kan. Segitiga tu condong macam ni. So, kita ambil tapak yang ni. Masih lagi ni tapak. Okay. Dan tinggi dia kita ambil garisan tapak dia. Dari tapak hinggalah ke tinggi. Ni tinggi. Ni kita ambil dia tinggi. Okay. Kalau segitiga tu macam ni. Segitiga bersudut tepat. Okay, bersudut tegak. Ni bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Jadi tapak dia mestilah dekat bawah. Okay, so tinggi dia kat sini. Okay, sebab sudut dia tegak. Okay. Yang ni condong, tak ada sudut tegak kan. So kita ambil tapak dari tapak, kita panjangkan sikit dia punya tapak dan kita nak tegakkan dia. Nak ambil garisan menegak hingga ke puncak. Itu kita panggil tinggi. Ni kan faham ni Ni mesti kena bersudut tepat. Okay, tengok ni bersudut tepat. Okay. Supaya garisan menegak tu kita panggil dia tinggi. Okay, boleh faham tak untuk segitiga? Boleh faham? Boleh. Boleh Boleh. Okay. Jadi kamu kena ingat salin luas segitiga ialah tapak darab tinggi darab 1/2. 1/2 tu maksudnya bahagi 2. Okay, bahagi 2. Okay, jadi kita nak tengok contoh. Okay, kita tengok soalan yang pertama ni. Okay, soalan pertama. Okay, siapa yang nak volunteer bacakan soalan? Ada tak? Saya. Alright, okay. Baca. Raja menunjukkan gabungan dua segitiga bersudut tegak. Panjang QR adalah 2 kali panjang ST. Hitung perimeter dalam sentimeter dan luas dalam sentimeter persegi seluruh rajah itu. Okay, dia nak apa? Dia Hitung nak perimeter ni Dia nak perimeter ni. Okay, dalam sentimeter. Okay, ni yang pertama. Okay, perimeter. Kemudian dia nak luas. Luas adalah yang kedua. Ada unit dah diberi iaitu perimeter dalam sentimeter dan luas dalam sentimeter persegi. Okay, jadi sekarang ni dia kata QR adalah 2 kali ST. ST ni 2 kali dapat QR. Maksudnya sini ST lepas tu ST lagi. Okay. Jadi kita nak cari yang pertama adalah perimeter. Okay. Kamu okay ke dekat sini Jamboard ni? kalau hantar gambar okey, tapi kalau tulis tak boleh sebab saya pakai mouse. Saya tak pandai tulis pakai mouse. Mana pun madam. Okay. Dia punya tulisan dia tu tak berapa jelas. Jamboard ni. Tak boleh tebal.
Tebal. Tebal sikit. Okay. Ya. Perimeter Yang pertama kita nak cari perimeter. Okay. Jadi dia nak perimeter dalam sentimeter seluruh rajah. Maknanya seluruh rajah. Jadi bentuk dia ini, okay, walaupun dia ada dua bentuk gabungan, tetapi perimeter adalah dia punya sisi yang di luar, keliling, ukur lilik dia. Jadi kita tengok QP ada nilai 12 cm, PT ialah 10 cm, TS kita tak tahu TS tu berapa. Berapa TS? 8 cm. 8. Macam mana boleh dapat 8? Sebab 16 bagi 2. Okey, jadi TS ialah 16 bahagi 2. Jadi kita akan dapat 8 cm. Jadi TS adalah 8. Kemudian SR 6, RQ 16. Jadi semua dah ada nilai. So kita terus boleh tulis 10 tambah, kita ambil daripada PT 10 tambah 8 tambah 6 tambah 16 tambah 12. Okey. Jadi kurungkan dan dapat cm. Okey. Jadi semua dah ambil kan? Jadi kita semak 10 dah ambil, 8 dah ambil, 6 dah ambil, 16 dah ambil, 12 dah ambil. Okey, dah confirm semua dah kita masukkan dalam ni. Jadi baru kita kira kita tengok kita kena kira dalam bentuk lazim. Okey, untuk mudah kamu boleh kira dalam bentuk lazim. Okey, cikgu besarkan kejap. Okey. Okey. So besarkan tak? Okey ni 10 tambah 8. Tengok macam mana kira. 10 tambah 8 ialah 10 tambah 8, 18. Okey. 6 tambah 16. Boleh tak? 6 tambah 16 berapa? Okey, kalau tak dapat, kamu letak susun dia macam ni bentuk lazim macam ni. Okey, tambah dengan ni tak muat lah. Okey. Bentuk dia punya ruang dia tu. Okey, kejap. Buat. Okey, kita buat kat sebelah sini Okey, kita buat kat sini. Okey, kita buat bentuk lazim lazim. Ni berapa tadi? 10. Okey, 10, 8, 6, 16 dan 12. Tambah serentak. Okey, jadi kita tengok pasangan 10, 8 dengan 2, 10. Okey, kita tukar pen. Okay, 8 dengan 2 ialah 10. Okay, 10 tambah 6, 16. 16 tambah 6, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, 22 kat sini. Okay, jadi ni 2, 3, 4, 5. So dapat perimeter dia 52 cm. Okay, siapa betul ni? Siapa betul? Angkat tangan. Ada yang betul? Saya. Okay. So kita tengok soalan B. Okay, soalan B ni Aisyah buat tahu. Kita tengok ni. Elisa ni. Okay, Elisa membuat projek reka bentuk bersama rakannya dengan menggunakan komputer. Bentuk gabungan di manakah memiliki perimeter dan luas yang terkecil. Maksudnya kamu kena bandingkan, okay? Yang ada dua bentuk kan, dua bentuk. So kamu kena bandingkan perimeter dan luas dia. Jadi bila kamu banding, kamu nampak mana satu yang paling kecil. Okay. Jadi ini adalah bentuk pertama, ini adalah bentuk kedua. Okay, yang kamu kena buat adalah kamu kena cari perimeter dan juga luas. Okay, ada dua bentuk kat sini. Okay, yang pertama ini kita kena cari perimeter dia berapa. Berapakah perimeter ini? Okay, jadi kita tengok kat sini, dia bagi 6. Sini 10, 7, 8. Okay, ini berapa tak tahu ni.
Ini berapa? 7. Okey, 7. Okey. Jadi sebab sisi bertentangan adalah 7. Okey. Jadi kita terus tambah 6 tambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 7. Hurungkan terus cm. Okey. Kemudian tambah semua sekali, hasil tambah ialah berapa? 16 tambah 7 berapa? 16. Okay, ni kita ambil 16 dulu. 16 tambah 7 ialah berapa? 7 tambah 8. Okay, 7 tambah 8, 8, 9, 10, 15. Okay, kita ambil ni dengan ni dengan ni. Okay, kemudian tambah 7. Okay, jadi kita dapat 11 tambah 7 ialah 18. So dapat 38 cm. Okay. Jadi perimeter untuk bentuk pertama ialah 38 cm. Okay, perimeter untuk bentuk yang kedua pula. Kita tengok 10, 10, okay. Yang ni 2 cm, dia kata 5, 8, 5, 2. Okay. Jadi bentuk yang kedua tak ada, semua sisi ada ukuran. Dia dah bagi ukuran. Okay, betul tak? Kalau cikgu tak salah tengok kat sini. Okay. Jadi kita boleh terus letakkan nilai. Okay, kita ambil daripada 10 ni 10, okay, 10 tambah 10 tambah, okay, jalan dari sini, 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 okay, tambah 2, tambah 5, tambah 8, tambah 5, tambah 2. Okay, dah stop sampai sini. Okay, tadi kita dah ambil ni, okay, jangan ulang tu ambil. Okay, jadi cikgu tak cukup, tak muat ruang ni, nak letak cm, ada cm kat sini Okay, so kita terus tambahkan dia 10 tambah 10 ialah 20. 20 tambah 2, 22, 22 tambah 5, 27. Okay, jadi kita ambil 27. Okay, kita letak 8 tambah 8 kat sini dan 7, 5 dengan 2 adalah 7. Ditambah. Okay, jadi 7 tambah 7, 14. 14 tambah 8 berapa? 14 tambah 8 berapa? 14. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi 26 kat sini, 46 cm. Okey, sekarang kita bandingkan perimeter dulu. Okey, perimeter mana yang lebih kecil? Bentuk pertama ke bentuk kedua? Bentuk pertama. Hello? Okey, bentuk pertama. Jadi kamu letak kat sini, jawab dulu. Okey, bentuk pertama, okey, terkecil. Tulis terkecil. Okey, ini perimeter dah siap. Cikgu. Okey. Cikgu. Ya. 14 tambah 8, 22. Mana 14 tambah 8? Mana? Nombor berapa? Yang ni? Yang ni ke? 7 tambah 10, 10, 20, 27. Okey, 27. Okey, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Yang mana salah ni? Tengok. 7 tambah 8 tambah 7. 14 tambah 8. Okey, 14 tambah 8 ialah 22. Okey, salah kat situ Ni Okey, 22. 22 Okey, 22. Okey, betul? Mawadah? Betul. Betul Okey, jadi kamu bolehlah tanda kamu punya buku tu Tanda ada ni, ada yang ni. Okey, yang ni ada satu markah. Okey, kamu cari dua-dua dan kamu jawab soalan dia bentuk pertama adalah yang terkecil. Dapat satu lagi markah. Okey. Itu untuk perimeter. Okey. Sekarang ni kita nak cari luas pula. Okey, kita nak bandingkan luas dia pula. Okey. Jadi kita pergi ke luas. Okey, kejap. Pergi kat page lain. Okey, kita nak cari luas. Okey, sekarang ni luas yang pertama ni. Okey.
ada dua bentuk gabungan. Okay. Ini adalah segitiga. Ini A, segitiga. B adalah segi 4. Okay. Jadi kita cari dulu luas A. Okay. Luas A ialah segitiga kan. Formula segitiga ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay. Ingat tu, bila bentuk dia segitiga, maksudnya kena darab dengan 1/2 darab tapak darab tinggi. Jadi mana tapak, mana tinggi. Jadi kamu kena ingat mesti kena sudut yang tegak. Sudut yang tegak. Bila sudut yang tegak, di situ ada tapak, di situ ada tinggi dia. Jadi tapak dia adalah berapa? 8 cm. Okay, tapak dia adalah 8 cm. Darab dengan tinggi dia ialah 6 cm. Okay, jadi dekat sini kamu boleh mansuhkan. Okay, pecahan ni dah jadi 1. Ni 8 bahagi 2. 1/2 tu maksudnya bahagi 2 Jadi mana-mana kamu boleh bagi 2. Ni ingat 8 dulu. 8 bahagi 2 4. Okay, so 4 darab 6 dapat 24 sentimeter persegi. Ingat luas adalah sentimeter persegi. Dapat luas A, kemudian kamu cari pula luas B. Okay, luas B. B adalah berbentuk segi 4. Segi 4, panjang, darab, lebar. Okay, nampak ni konsep sama Bila kamu nampak dia sudut dia macam ni tu, kat situlah panjang dia, dekat situlah lebar dia. Okay, jadi 8 cm darab 7 cm. Jadi 8 darab 7 ialah 56 cm persegi. Jadi jumlahkan jumlah luas dia 24 tambah 56 cm persegi. So, kamu akan dapat jawapan berapa? Berapa? 24 tambah 54, 56 berapa? 8. Okay, cepat. 24 tambah 56? 8. Berapa? 80. 80 cm persegi. Okay, jadi yang ni kita dah dapat untuk bentuk pertama. Okay, jadi sekarang kita nak cari pula untuk bentuk yang kedua ni. Bentuk kedua ni kita terus dia ambil ni sebagai A. Bentuk pertama A, yang ni adalah B. Okay, walaupun kamu nampak dekat situ gabungan dua segitiga, tapi gabungan dua segitiga tu membentuk segitiga yang besar. Okay, sekali, terus sekali jadi kita ambil tapak segitiga tu yang ni yang ni segitiga punya tapak. Okay, jadi kita buat luas A ialah 1/2 darab tapak dia berapa? Tapak dia berapa? 8. Tak, 12. Berapa? Apa tahu tapak segitiga berapa? 8 8 tambah 2 ni tambah 2 lagi. Okay, itu adalah tapak segitiga. Ni Cikgu Padam takut kamu tak nampak dia punya nilai kan. Okay, ni 8 tambah 2 tambah 2 dapat tapak segitiga. Tapak segitiga ialah 8 tambah 2 tambah 2. So dapat 12. Okay, so dapat 12 cm. Darab dengan tinggi dia, pastikan tinggi dia yang sudut tepat sampai ke puncak. Jadi tinggi dia adalah berapa? Berapa tinggi dia kat situ? 8. 8 cm. Okay, jadi 12 terus bahagi dengan 2, kita akan dapat terus bahagi dengan 2, kita akan dapat 6. Ni tinggal 1 je. So 1 tak perlu kira lagi dah. Jadi dapat 6 darab 8, 48. 6 darab 8 ialah 48 cm persegi. So kita cari pula luas B.
Luas B segi 4, segi 4 tu 8 darab 5. Jadi 8 darab 5 adalah 40 cm per segi. Okay. Jadi jumlahkan luas dia. Jumlah ialah 48 tambah 40. Okay, ni kamu boleh buat bentuk lazim tambah tu guna bentuk lazim sebab kat cikgu ni sebab ruang dia terhad. Okay, jadi kamu akan dapat 88 cm persegi. Okay, habis dekat sini. Okay, kamu next ialah kamu kena compare. Okay, compare. Yang mana adalah luas yang terkecil? Bentuk pertama atau bentuk kedua? Yang mana? Pertama. Okay, bentuk pertama. Tengok kat sini ni. Ni paling kecil Ni 88. So kamu letak jawapan dekat situ. Bentuk pertama mempunyai luas terkecil. Tulis kat situ, okay? Jadi kat situ ada markah sebab kamu menjawab soalan dia. Okay, ini mungkin kamu punya pengiraan ni dia dapat 3 markah. Okay, 3 markah, yang ni 1. Okay, yang ni 1, yang ni 1, yang ni 1 lagi markah. Okay, dengan syarat dua-dua ni kamu kena buat comparison. Kalau kamu tak buat comparison, tak menjawab soalan, jadi kamu tak dapat apa-apa markah. Okay, okay, selesai untuk soalan B. Okay, okay, siapa yang kamu cuba tandakan dekat buku yang kamu buat tu. Okay, nanti hantar dekat cikgu yang dah tanda dan buat pembetulan. Alright, okay. Tanda Ya. tu guna merah ke cikgu? Apa dia? Nak tanda tu kena guna pen merah ke? Ya, pakai pen merah. Sekejap Okay, jadi kita pergi ke soalan C pula. Okay, soalan C tadi yang ni yang ni, Mawadah buat tadi. Mawadah. Okay, jadi kita buat, cuba baca soalan dia. Kawasan berlorek. Okay, sesiapa cepat, volunteer lah cepat. Kawasan berlorek dalam rajah di sebelah menunjukkan bahagian yang akan dijadikan kawasan ternakan haiwan. Perimeter kawasan berlorek ialah 50 meter. Sebuah kolam akan dibina di kawasan yang tidak berlorek berbentuk segitiga bersudut tegak. Hitung luas kawasan kolam itu. Okey, hitung luas kawasan kolam. Dia nak luas kawasan kolam. Kolam yang mana? Yang tak berlorek ke yang berlorek? Yang tak berlorek kolam. Okey, kolam tu adalah yang tak berlorek. Okey, ni, yang ni kolam ni bentuk segitiga ni segitiga bersudut tepat. Bila dia sudut dia ada segi 4 macam tu, maksudnya sudut dia bersudut tepat. So kamu boleh ambil ni tapak dan yang tu adalah tinggi dia. Okey, tetapi sekarang kawasan dia kata kat sini dia tak bagi tinggi dia kan. So kita nak kena carilah kat situ. Okey, jadi macam mana Mawadah buat? Kita tengok macam mana cara yang betul. Okey. Okay, sekarang ni tujuan utama kita adalah kita nak cari tinggi ni. Tinggi ni. Tinggi ni berapa? Okay, sekarang perimeter diberi okay. Diberi okay, perimeter berlorek perimeter berlorek ialah 50 meter. Okey. Jadi sekarang ni kita tak tahu ni berapa A, tak tahu ni berapa B. Okey. Sekarang A kita boleh dah dapat boleh dapat dengan tengok pada sisi yang bertentangan dia. Okey. A tu adalah 9. Okey. Jadi perimeter dia adalah 9. Okay, ni 9, bukan 9, ni 9. Okay, yang ni kita boleh dapat tak berapa ni? Boleh tahu tak berapa? Sini. Kalau dekat sini 8, dekat sini berapa? 4. Okay. 4. Macam mana boleh dapat 4?
12 Ini tolak 8. okey 12 tolak 8 ialah 4 sentimeter. Okey, jadi sini dah dapat, sini dah dapat. Jadi sekarang yang ni kita tak tahu. So kita buat macam mana? Buat macam ni 9 okey tambah 12 tambah 9 tambah 10 tambah B. B tu kita tak tahu letak B atau A ke, suka hatilah nak letak X ke kan. Okey, sebab kita nak cari dia. Tambah dengan 4. Ini tolak ni tolak. Okey, ialah 50 meter. Ni meter Ini adalah meter. Macam ni penulisan yang betul Ni meter. Cikgu, Ya. yang 10 tu saya nampak dia tulis cm. Oh cm ni kamu betulkan balik. Dalam berajar tu salah. Macam mana boleh cm? Tak logik. Takkanlah kolam 10 cm je. 10 cm kamu punya pembaris pendek tu pun lebih 15 cm. Tak logik kan? Jadi pembaris pendek kamu tu 15 cm, takkan kolam dia kecil je 10 cm. Okey. Jadi potong C tu dia sebenarnya meter Okey. Jadi kamu tambahkan semua, ada nilai ada nilai tu tambahkan dulu. 9 tambah 12 berapa? 9 tambah 12 ialah 21. Betul. Tambah dengan 9 30. Okey. Jadi kat sini 9 tambah 12 tambah 9 ialah 30. 30 tambah 10 ialah 40. 40 tambah 4 44. ialah 44. So ni kamu kamu buat bentuk lazim ataupun kamu kat kertas tepi tu kan, kira bentuk lazim supaya tak salah. Jadi kamu buat kat sini B tambah 44 meter. B tu dalam unit meter dalam unit meter ialah 50 meter. Okey. Jadi kamu boleh cari B. Adalah 6. Ya, B ialah 6. 50 tolak 44. Okey, ni pindah kat sini jadi 44. Okey. Jadi kamu akan dapat 6. So B adalah 6. Okey. So kita dah dapat dah tinggi dia adalah 6. Okey, so kita boleh dapat luas. Okey. Luas kolam, luas kolam tu bentuk segitiga tu luas kolam ni. Okey, ialah 1/2 darab darab berapa? Darab? Darab 6 darab Hello? Ada orang tak? darab 6 darab 8. Ya, okey. Darab 6. Okey. Darab lagi dengan 8. 8 meter meter bukan sentimeter. Okey, jadi potong 6 bagi 2 ialah 3. 6 bagi 2 adalah 3. Ini satu tinggal 1. Okey, jadi 8 darab 3 ialah 24. Jadi luas kolam ialah 24 meter persegi. Ya. Ya, ada apa-apa? Luas kolam tu saya tambah 10 meter tambah 6 tambah 8. Dapat jawapan 24. Itu bukan luas. Itu adalah perimeter. Oh. Luas kamu mesti ada ni. Okey. 2 darab 6 darab 8. Okey, kalau kamu nak tambah walaupun jawapannya sama tapi pengiraan tu lain, salah. Okey. Jadi kamu kena buat macam ni. Okey, guna formula untuk luas kolam. Okay, faham Aziz? Okey, boleh buat? Boleh. Boleh betulkan?
Okey, jadi dah pukul 9.47. 9.47. Jadi ada soalan tu, ada 3 lagi soalan kat situ. Okey, muka surat 145 tu. Okey. Ada 2 lagi soalan tu. Okey, 2 soalan lagi. D dengan E tu. Okey. Cikgu nak kamu habiskan buat D dan E, boleh? Boleh tak? Cikgu Boleh. boleh. Okey. Cuba buat, habiskan D dan E. Cuba jawab sendiri. Tengok soalan D tu. Soalan D. Okey, pelan tu. Pelan sebuah taman rekreasi ditunjukkan. Okay, tidak cikgu ambil teks. Okey, semua dah siap buat pembetulan Dah. Aku nak stop sharing yang ni. Kalau kamu nak tengok, kamu pergi dekat Jamboard yang apa tu, cikgu bagi link tu. Okay, link Jamboard cikgu bagi tu. Kalau kamu nak tengok. Okay, yang baru masuk, yang baru join, baru masuk tu, okay, cikgu akan share sekali lagi link Jamboard tu. Kamu boleh tengok lah jawapan dia. Okay, kemudian cikgu nak share teks. Mana buku teks? Ini muka surat. Ni. Okay, tengok ni, soalan D Soalan D. Okey, pelan sebuah taman rekreasi ditunjukkan seperti rajah di sebelah. Ini pelan. Sebuah trek jogging A, B, C, D akan dibina di sekeliling kawasan itu. Maknanya trek jogging tu akan dibina di sekeliling. Sekeliling. Jadi melibatkan apa? Luas ke perimeter? Perimeter. Perimeter. Okay. Jadi panjang BC adalah 2/3. BC. BC dia tak tahu tapi dia bagi clue kat sini. BC adalah 2/3 daripada panjang AB. Jadi darablah 2/3 darab 90 dapat BC. Berapa BC So, nombor 1 dia nak berapakah panjang trek jogging yang akan dibina. Cari perimeter dia. Okay. Nombor 1 ni adalah perimeter. Ini adalah perimeter. P untuk perimeter perimeter. Perimeter. Dan yang kedua, berapakah keluasan taman rekreasi itu? Ni luas. Guna formula luas. Macam mana nak cari luas? Sebab bentuk ni nama dia ialah trapezium. Sebenarnya ada formula trapezium. Tapi kamu akan belajar masa tingkatan 1. Tapi untuk sekolah rendah, kamu akan buat macam ni Kamu potong dia kepada 2 bahagian. Okay. Satu ni A, ini B. Jadi A tu bentuk segitiga, kan betul? B tu bentuk segi 4. So kamu buat macam tadi Cari luas A, cari luas B dan tambah. Okay. Jadi ni kamu kena carilah berapa tapak kat sini tapak Ni tapak dan yang ni adalah tinggi dia. Jangan ambil yang ni pula tinggi dia, salah. Okay. Kalau kamu ambil yang ni tinggi, dah salah sebab dia serok. Okay, so kamu ambil tapak sini tinggi yang ni. Okay, dan cari juga luas segi 4 dan dapatkan hasil tambah dia berapa. Okay, kita tengok pula dekat soalan E. Okay, Puan Lee ingin menanam rumput. Ni luas ni luas. Okay, Puan Lee ingin menanam rumput di halaman rumahnya yang berbentuk segi 4 seperti raja di sebelah. Okey, ni 1/4 daripada luas halaman dijadikan taman bunga mini. 1/6 daripada luas halaman pula ialah kawasan letak kereta. Kira luas kawasan yang akan ditanam dengan rumput. Okey, macam mana tu nak cari? Macam mana? Ni melibatkan pecahan pecahan tu. Jadi dia bagi 1/4 untuk luas halaman kawasan taman bunga. Dia ada 1/4 untuk taman. Lepas tu 1/6 untuk letak kereta.
untuk kereta. Sorry ni PDF ni cikgu tak boleh nak sampai ke sini. Okay. Kemudian ada lagi tak? Kira luas kawasan yang kita tanam dengan rumput. Okay, ni rumput. Selebihnya rumput. Pengundi ingin tanam rumput di halaman rumahnya yang bentuk segi 4/4 segi rajah. 1/4 daripada luas halaman tanam bunga. 1/6 tanam tempat letak kereta dan kira luas kawasan yang akan ditanam rumput. Maknanya selebihnya ni rumput. Okay. Jadi macam mana nak cari rumput? Kamu buat pecahannya, cari pecahan rumput berapa. Okay. Mula-mula kamu cari luas seluruh kawasan. Okay. Kemudian kamu cari pecahan rumput. Pecahan rumput berapa nak cari? Kamu buat 1 tolak 1/4 tolak dengan 1/6. Jadi kamu akan dapat pecahan rumput berapa. Dah dapat pecahan rumput, kamu darab dengan luas kawasan, seluruh kawasan. Jadi kamu akan dapat luas kawasan yang ditanam dengan rumput. Okay. Boleh faham? Boleh faham tak macam mana? Cikgu tunjuk macam mana cara yang kamu kira sendiri cikgu bagi jalan dia macam mana. Cikgu bagi. Okay. Cari rumput ni ni mula-mula sekali ialah kamu cari pecahan rumput. Pecahan rumput. Kemudian yang kedua, pecahan rumput darab dengan luas seluruh rajah. Luas seluruh rajah. Berapa luas seluruh ladang ni luas seluruh halaman laman apa ni dia punya rumah dia tu. Halaman rumah. Jadi kamu akan dapat luas kawasan rumput berapa. Okey. Jadi sampai situ sahaja untuk tutorial hari ini. Kita bagi dalam Azrul, tutup mic. Azrul, tutup mic. Okey, jadi cikgu dah bagi link dalam Google Classroom tu. Bila dah siap terus hantar dekat cikgu. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Assalamualaikum dan selamat belajar semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Bye bye.